Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat sejahtera. Okey, jadi pada petang ini saya akan berkongsi satu topik ya. Topik yang biasanya menjadi orang kata igawan lah. Igawan kepada kita cikgu-cikgu. Kita cikgu-cikgu RBT yang terutamanya yang mengajar tingkatan 2. Yang mengajar tingkatan 2. Sebab apa saya kata igawan? Okey. Saya berkongsi sikit lah penglibatan saya dalam RBT ni dah. Okay. Saya memang mengajar RBT daripada tingkatan 1 2017 kata saya. Lepas tu saya terlibat, nak kata secara langsung tak lah, secara tidak langsung lah ya. Apabila ni kongsian sedikit ya. Apabila DSKP tingkatan 2 pada dikeluarkan pada 2018, saya tak ingat bulan berapa masa tu. Masa tu kami di JPN Pahang ya, ada buat satu macam perkongsian lah untuk sampaikan. Ini untuk disampaikan kepada guru-guru negeri Pahang. Okay. Ini hasil daripada inisiatif Tuan Haji Busra ya, dalam ada orang daripada bahagian dasar pun ada masuk ni ya. Okay, Assalamualaikum. Daripada inisiatif daripada Tuan Haji Busra, okay, dari unit Tibet kan, sektor pembelajaran sekarang ni JPN Pahang. Dia panggil, dia minta saya dan ada beberapa orang cikgu lah bersama JU. Masa tu JU Kebangsaan, JU Kebangsaan ada sekali berkumpul cuba nak bincang mengenai DSKP ya, DSKP tingkatan 2 pada masa tu. Okay. Pada masa tu DSKP tingkatan 2 ni dia macam ada sedikit ni lah, nak kata kecelaruan tu tak pastilah, tapi dia mula-mula keluar versi, tak salah saya mula-mula keluar versi Mei. Okay, lepas tu bila Pahang dah macam dah buat sebaran, tiba-tiba keluar versi April, Mei atau April macam tu lah ya. Dia ada versi. Okay, sebabnya antara punca berlaku macam tu ni lah disebabkan ada beberapa topik dalam tingkatan 2 ni yang menjadi macam sedikit, nak kata bukanlah masalah, tapi mungkin ada sedikit nak kata kesalahan tu hampir lah ya, dia ada sedikit ralat. Okay. Dan sejak daripada itu ya, saya banyak membantu JPN Pahang ya, JPN Pahang terutamanya untuk menyampaikan bingkit-bingkit kepada cikgu mengenai teknologi elektronik ni terutamanya. Sebab apa? Sebabnya teknologi elektronik ni bila kalau kebanyakan cikgu yang mengajar dulu ni memang mengajar KH. Okay, bila kita mengajar KH dulu, elektronik dia paling, orang kata paling susah pun kita menggunakan IC. Tapi sekarang ni teknologi elektronik dia perlu kepada cikgu yang boleh dikatakan kena mahir dalam pengacaraan. Okay. Itu satu. Satu lagi, masalahnya bila buku teks. Biasa waktu kita di mengajar kemarahan hidup dulu, kita memang ya menggunakan buku teks. Boleh dikatakan 99.99% lah kita menggunakan buku teks sebagai panduan. Ya, kita tak gunakan rancangan pengajaran tahunan kita menggunakan buku teks sebagai panduan untuk mengajar anak-anak murid kita. Tetapi bila RBT ni dia menjadi masalah sedikit. Okay, sebab apa? Okay, dia sebab macam ni.
bila kita nak guna buku teks, okey, buku teks saya bukan pakar lah, saya bukan mahir. Tetapi saya pernah menunjuk kepada beberapa pakar-pakar yang lebih mahir dan saya pernah pergi bengkel. Mungkin ada cikgu-cikgu pun pernah pergi bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh pihak-pihak universiti atau apa. Dan ada juga yang mengatakan buku teks tingkatan 2 terutamanya dia kurang tepat. Kurang tepat. Okay. Jadi bila kita ni sebagai seorang cikgu, bila kita tahu buku teks tak tepat, tapi macam mana kita nak mengajar anak murid kita? Dan kita nak mengajar, apa panduan kita? Okay? Apa panduan kita? Macam mana kita nak ni? Kalau kita tajuk orang BPK, bahagian pembangunan kurikulum, ya, dia akan kata, buku teks bukan rujukan utama. Dia akan kata DSKP adalah rujukan utama. Memang betul DSKP adalah rujukan utama, tetapi anak murid kita dia tak bawa DSKP hari-hari. Silat-silat dia pun tak tahu DSKP tu ada tak. Okay? Anak murid kita dia ada satu buku yang dinamakan buku teks. Jadi macam mana kita nak mengajar benda yang bila orang kata tak tepat. Bila ada pihak kata yang ni benda dalam buku teks ni macam-macam lah, macam-macam versi yang saya dengar. Jadi hasil daripada benda macam tu lah, adalah beberapa pihak yang menjalankan beberapa inisiatif, inisiatif untuk memberi ilmu tambahan kepada cikgu. Contoh macam ni lah. Slide yang saya gunakan ni adalah daripada Grabot. Ini saya bukannya promote, tapi sebab memang saya salah seorang daripada jawatan kuasa komuniti Grabot ni. Saya timbalan setiausaha. Jadi dan sebenarnya owner pada slide ni dia memang suka kepada sebaran ilmu. Jadi itulah pada hari ini saya rasakan saya nak berkongsi sedikit lah, apa ilmu yang saya tahu. Apa yang saya tahu saya nak kongsikan sebabnya memandangkan sekarang ni macam yang saya kata tadi lah, kita ber-PDPR, kita menggunakan banyak menggunakan kaedah maya, menggunakan internet apa semua. Jadi dan selepas ni start mungkin ada cikgu yang dah mula mengajar dipanggil elektronik, dan macam saya pun baru nak masuk bab elektronik. Jadi saya rasa sesuai lah untuk saya berkongsi, berkongsi kaedah. Mungkin sekarang ni dikatakan kaedah yang sesuai lah, kaedah yang sesuai untuk mengajar elektronik. InsyaAllah kalau tengok pada isi kandungan perkongsian saya ada 4 perkara je. Pengenalan kepada Arduino. Sebab apa guna Arduino? InsyaAllah nanti saya terangkanlah sikit. Permulaan sikit. Tinkercad tutorial. Saya tak masuk secara mendalam bab tingkatan 2 ni, apa dia microcontroller, apa dia microprocessor, apa dia yang dalam-dalam tu. Cuma saya akan masuk secara umum lah, sebab saya yakin semua cikgu dah mahir benda tu. Apa dia microcontroller, apa dia microprocessor, semua cikgu tahulah. Tapi kalau ada apa-apa cikgu nak bertanya, cikgu boleh interrupt terus. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Dan satu lagi, bengkel ni insyaAllah akan dibuat dalam 2 fasa lah. 2 fasa maknanya minggu ni sekali dan minggu depan sekali. Sebab minggu ni saya cuba bagi secara teori, dan insyaAllah minggu depan kita akan buat secara amali lah. Sebab itu saya kata kalau kepada cikgu yang tak pernah guna Tinkercad lagi, tak ada account Tinkercad lagi, jangan risau, tak apa. Yang ni slide ni dia akan tunjukkan satu persatu.
Okay. Untuk yang tak pernah melawati laman sesawang Tinkercad, okay, cikgu boleh type lah www.tinkercad.com. Okay, dalam laman sesawang Tinkercad ni, dia boleh mereka litar elektronik, memprogram dan mensimulasikan projek. Okay. Okay. Kelebihan Tinkercad ni, dia bukan saja boleh guna untuk elektrik, dia juga boleh kita boleh buat reka bentuk, design. Design secara 3D, 3 dimensi. Contoh macam kalau cikgu perasan dekat belakang saya ni ada pencetak 3D, saya menggunakan Tinkercad, saya design. Lepas tu saya export dia ke file STL. Okay, saya buka dalam dia punya ada 3D printer punya ni lah, Ultimaker Cura. Lepas tu saya hantar untuk print. Jadi tak ada masalah kalau bagi cikgu yang mungkin nak mencuba-cuba untuk design 3D, boleh dalam Tinkercad. Okay, nanti tak apa, kita akan tengok satu-satu. Okay. Dan Tinkercad ni boleh memang sangat sesuai lah untuk murid-murid kita. Okay. Saya rasa seawal usia 7 tahun pun boleh, ataupun kalau nak 7 tahun, 6 tahun tu macam mungkin lah, tapi macam ni, bila anak murid kita ataupun anak-anak kita yang dah boleh mengendalikan komputer, insyaAllah dia boleh menggunakan Tinkercad. Okay. First, lebih dahulu saya bagi sedikit penerangan lah apa dia Arduino ni. Okay. InsyaAllah saya rasa semua cikgu pun pernah dengar mengenai Arduino. Okay. Sebab apa saya gunakan Arduino? Okay. Sebab dalam Tinkercad ni memang dia gunakan Arduino. Pada yang mungkin ada cikgu yang menggunakan magnet code, tak ada. Tapi kalau mungkin ada yang cikgu guna microbit. Okay, microbit ada dalam Tinkercad sekarang. Microbit. Kalau nak gunakan dipanggil selain daripada Arduino, tak ada masalah. Okay. Satu persepsi kepada cikgu kita ni, mungkin ada yang macam tersalah tanggapan sedikit lah mengenai Arduino ni. Okay. Arduino ni bukanlah microcontroller. Jangan cikgu kata, okay, Arduino ni microcontroller. Tak, salah. Sebab apa saya kata Arduino bukan microcontroller? Okay. Arduino ni adalah papan litar microcontroller. Papan litar mikropengawal. Okay. Dah tu kalau papan litar mikropengawal, mana mikropengawalnya? Okay, mikropengawal dia ni yang di tengah-tengah ini. Chip ni. Chip ni adalah mikropengawal, microcontroller. Okay. Kalau lah anda katalah kita cabut chip ni, chip biasa kita panggil ni chip lipan. Kaki lipan ni. Sebab apa? Sebab kaki dia banyak. Kalau kita cabut chip ni, boleh tak berfungsi? Boleh. Tapi susahlah pula pada kita. Sebab kita tak tahu pin apa. Lepas tu kita kena ada voltage regulator lah, apalah, DC jack punya connector, apa semua ni lah, banyak lah. Okay. Jadi Arduino ni adalah satu papan litar. Okay. Saya nak betulkan sedikit lah. Mungkin ada antara kita bila mengajar contoh ada orang tanya, okay, awak mengajar microcontroller apa? Okay, saya mengajar microcontroller Arduino. Salah tu dia bukannya microcontroller Arduino. Okay. Arduino ni adalah papan litar. Macam yang lain juga. Macam microbit dia ada chip dia. Okay, macam magnet code. Magnet code pun
chip dia bukannya dia ada chip dia tu, micro pengawal tu. Bukannya magnet code tu adalah microcontroller. Ya, okey. Okay, terlebih dahulu kita berkenalan sedikit. Mungkin ada cikgu yang dah tahu tapi saya ni lah bagi sedikit pendedahan lah. Okay, Arduino adalah platform elektronik sumber terbuka, open source. Okay, berdasarkan perkakasan dan perisian yang mudah digunakan. Ia bertujuan untuk siapa saja yang membuat projek interaktif. Okay. Macam ni ya. Arduino ni dia dicipta sekitar tahun 2005 di Itali. Okay. Tetapi pihak yang mempatenkan Arduino adalah US. Okay. Sebabnya contoh IK yang macam ni lah. Papan mungkin ada yang nampak. Okay. Papan Arduino. Okay, dan kalau cikgu tengok yang dalam slide saya ni, rajah ni, Arduino ni papan dia warna hijau. Ya. Okay, yang original memang warna hijau. Ya. Yang warna hijau ni adalah daripada Itali. Ya, daripada Itali. Kalau cikgu punya yang papan dia warna biru, ya, ada logo Arduino ni, okey, itu adalah counterfeit. Okay, counterfeit tu apa? Adalah clone lah, clone. Maknanya dia tiru. Okay. Ada satu lagi jenis papan Arduino ni adalah compatible. Serasi, compatible. Okay, yang kalau cikgu tengok papan yang dia tidak ada logo ni, tidak ada logo Arduino ni, dia adalah compatible. Compatible tu apa? Compatible tu maknanya kefungsian dia sama dengan Arduino. Okay. Sebabnya Arduino ni dia adalah platform open source. Jadi dia membenarkan dia punya reka bentuk apa semua ni nak tiru dia, bulat-bulat tirulah. Tetapi dengan satu syarat, tak menggunakan logo ini, logo Arduino ni. Uno ni bukan logo. Uno ni adalah nama papan. Nama papan. Okay, kalau di Itali Uno ni maknanya Latin satu lah. Okay. Dulu papan inilah yang dicipta oleh dua orang Itali tu, saya tak ingat nama dia. Okay. Sebab apa dia mencipta Arduino ni? Okay, sebabnya dia fikirkan kalau sebelum ni, okay, sebelum 2005 tu, kalau nak belajar pengatur caraan, mesti belajar secara formal, formality. Okay, dalam formal, kena masuk universiti. Dalam universiti kena ambil bidang kejuruteraan. Dalam kena ambil bidang kejuruteraan, kena pula ambil bidang elektronik. Dia maknanya dia ada pengurusan. Jadi dua orang Itali ni dia fikirkan, kenapa tidak kita buat satu mungkin papan litar dan satu platform yang boleh semua orang menggunakan dia. Tak kira orang tu, mungkin orang tu tukang masak ke, tukang sapu ke, pelajar ke, apa lagi, macam-macam lah. Maknanya bukannya orang tu daripada bidang kejuruteraan elektronik tu. Dia macam Asia lah konsep dia. Everyone can fly. Dia nak buat macam tu. Sebab itu dia cipta Arduino ni. Okay, dan impact dia sekarang ni, Arduino adalah salah satu ni lah, salah satu platform open source yang terbesar, okay, yang digunakan di serata dunia. Sebab tu kalau cikgu nak buat projek-projek apa, ni saya bagi sedikit orang kata, mungkin cikgu dah tahu ya, sedikit tips lah. Kalau cikgu nak buat projek-projek inovasi menggunakan Arduino, cikgu boleh Google je dalam internet tu. Google, lepas tu tetapi dengan syarat kita tahulah macam mana kita nak ubah dia punya coding, kita nak tambah macam mana, kita nak gunakan papan yang macam mana, ya. Okay, dan papan
Litar Arduino ni bukan ni satu je lah. Ada banyak lagi. Tapi cukuplah kalau kita perlu tahu papan Uno ni satu. Okay. Dan papan litar ni dia boleh buat pelbagai projek. Okay. Okay, dan kalau cikgu nak tengok produk berkaitan dengan Arduino ni, bolehlah masuk laman sesawak Arduino, arduino.cc ni. Okay. Cikgu nak apa dia panggil, install IDE dia dalam arduino.cc. Dan kalau cikgu nak tengok projek-projek pun boleh. Nak beli apa ni dipanggil, nak beli papan-papan litar Arduino ni pun boleh. Okay, sebelum tu untuk papan litar Arduino ni, walaupun kamu cikgu tengok macam ni je, yang terbaru sekarang ni dia lagi kecil dan dia ada apa ni, kemudahan wifi ada. Maknanya kita boleh bina macam-macam projek, buat macam-macam projek dengan papan litar Arduino. Okay, sebab itulah kalau sebelum ni waktu mula-mula tajuk elektronik ni dikeluarkan, saya tengok DSKP tak ada masalah, tapi bila tengok buku teks dia menggunakan satu produk saja. Jadi saya tengok produk yang digunakan tu macam banyaklah kekurangan. Sebab apa? Sebab sebenarnya produk yang digunakan dalam buku teks tu dia tidaklah macam worldwide sangat. Kalau nak berbandingkan dengan Arduino. Dan paling penting sekali, Arduino ni murah. Okay. Kalau mungkin cikgu ada yang gunakan Raspberry Pi, tapi Raspberry Pi dia tidak sesuai. Okay. Sebab apa saya kata tidak sesuai? Raspberry Pi ni dia lebih kepada microprocessor, walaupun dia boleh bertindak sebagai microcontroller. Saya menggunakan Raspberry Pi sebagai mini komputer lah untuk saya mengajar di sekolah. Okay, untuk Raspberry Pi. Okay, ataupun kalau cikgu ada di sekolah, ada yang Lego Mindstorm. Lego Mindstorm. Okay, terima kasih SISC Plus PTG Kuantan kerana singgah sebentar dalam perkongsian pada petang ini. Okay, terima kasih tuan. Okay, sambung. Kalau cikgu ada contoh, kalau cikgu ada microbit pun boleh guna. Kalau cikgu ada Lego Mindstorm, boleh guna. Sebab apa saya kata boleh guna? Okay, sebabnya tingkatan 2 untuk elektronik dia mengajar pengaturcaraan, dia bukannya mengajar produk. Walaupun saya menggunakan satu produk Arduino, tapi kalau cikgu nak gunakan produk lain, tak ada masalah. Cumanya mungkin masalah dari segi apa? Okay, mungkinlah cikgu perlu mahir menggunakan produk tersebut, dan mungkin juga cikgu perlu menyediakan slide untuk mengajar lah. Tapi kalau cikgu rasa selesa, teruskan. Okay, kita masuk. Ini secara umum lah sistem dalam ni lah, dalam microcontroller, micro pengawal ni. Okay. Microcontroller ni secara umumnya dia macam kita punya otak lah. Okay. Okay, kalau cikgu tengok dalam buku teks saya 2.3.2 ke apa, yang menyatakan komponen yang terdapat dalam micro pengawal. Dia ada macam ni, 3 ni je. Okay, sebenarnya dalam micro pengawal tu dia banyak lagi komponen dia. Dia lebih kurang 7 kot. Tapi yang 3 ni macam yang, bukan nak kata yang utama tak, tapi mungkinlah dia tak nak tekanan sikit lah. Okay, kalau yang sebenarnya komponen-komponen yang ada dalam microcontroller tu semuanya penting. Kita tak kata ni kalau tak ada tak apa, tak, semua penting. Okey, ini contoh okay, peranti input yang ada. Okay, peranti input, penderia, sensor ataupun switch. Itu untuk input. Kalau untuk output macam-macam lah. Okay, daripada peranti input tu dia akan hantar kepada papan mikro pengawal. Okay, papan mikro pengawal dia akan proses
dan dia akan hantar kepada peranti output untuk proses, untuk tindakan lah. Ya. Dia macam kita ada hidung, mata, mulut, ya, telinga, itu sebagai input kita. Benda yang masuk sampai ke otak kita proses dan otak kita bagi arahan untuk kita bertindak. Itu sistem lah. Untuk yang sudah kenal papan Arduino, cikgu tahulah apa-apa part-part yang ada pada papan Arduino. Pada yang mungkin yang baru, ini dia. Papan Arduino ni dia ada jack kuasa. Dia jack kuasa ni dia boleh dikuasakan minimum dalam 6 volt, 7 volt dan maksimum 12 volt. Kalau 24 volt, 24 volt pun boleh, tapi kita tengok sebabnya Arduino ni dia menggunakan 5 volt saja. Bekalan kuasa dia menggunakan 5 volt. Dia ada 5 volt dan 3.3 volt. Ini untuk pin power supply. Ni ada pin power supply. Ini ada pin untuk analog input. Untuk analog input. Dan yang besar ni adalah untuk port USB. Sebab itulah satu kelebihan Arduino ni, contohlah bila kita dah connect dia, kita dah buat pengaturcaraan, kita dah upload dia ke dalam microcontroller ni, kita boleh menggunakan port USB ni untuk sebagai ni dipanggil bekalan kuasa. Mungkin kita nak gunakan dipanggil power bank. Power bank. Jadi bekalan kuasa yang kita nak bekalkan tu melebihi 5 volt lah. Jangan kurang pada 5 volt. Kalau kurang pada 5 volt akan menyebabkan papan litar kita ni dia tidak boleh berfungsi dengan baik. Port USB ni berfungsi untuk berkomunikasi dengan komputer dan memuat naik program lah. Boleh digunakan juga untuk membekalkan kuasa kepada papan serasi Arduino Uno. Yang cara voltan masukan adalah 5 volt. Sebab itu kalau cikgu nak menggunakan motor, motor biasanya motor DC yang kita gunakan adalah 6 volt. 6 volt kalau kita sambung direct dengan papan litar Arduino ni, dia boleh berfungsi, tetapi silap-silap motor tu dia tak berpusing. Sebabnya tak cukup voltan untuk menggerakkan motor. Ini adalah butang reset. Butang ni mungkin antara butang yang paling tidak digunakan lah. Sebenarnya butang reset ni untuk reset semula lah. Dalam kata lain untuk maknanya untuk kita balikkan semula Arduino ni pada asal dia. Contoh macam kita dah buat pengaturcaraan, kita reset balik, maknanya kosong lah. Tapi kalau kita tak reset pun kita just upload, tak ada masalah. Sampai mana? Sampai bila? Sampai nak kata jangka hayat dia, saya pun tak tahulah nak bagi tempoh jangka hayat, tapi sampai dah 6 lah. Papan litar, satu kelebihan yang pada papan litar yang macam ni, yang menggunakan kaki lipat ni, bila dipanggil microcontroller dia ni rosak, kita boleh tukar saja chip ni, Atmega 328. Atmega 328, kita tukar saja chip ni, kita ganti yang baru. Tetapi kalau yang embed tu yang ditanam tu, yang tengah-tengah dia ada 4 segi, mungkin cikgu pernah jumpa papan macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Yang 4 segi ni. Ini kalau rosak,
Cikgu janganlah pula cabut satu-satu solder ni, lepas tu jangan solder balik. Satu kerja pula. Buang ganti yang baru je. Sebab tu papan yang jenis yang kaki lipat ni dia mahal sikit. Okay, dia mahal sikit. Dia sebenarnya yang original satu je, yang warna hijau tu. Harga lebih kurang 100 ringgit lah. Kalau yang cikgu jumpa yang warna biru tu, okay, itu adalah yang clone. Jangan kalau mungkin ada kedai yang jual, dia kata, oh ni original ni. Ni original, sebab apa original? Ada logo Arduino, lepas tu belakang dia ada Made in Italy. Memanglah dia ada logo ni. Tapi papan dia warna biru. Itu adalah tiruan punya. Clone. Okay. Salah apa ni, tak boleh ke? Dia dari segi etika lah. Kita tak betul. Dia bukannya boleh, tak boleh. Etika dia. Ya. Okay. Okay. Jadi itu penerangan saya mengenai Arduino secara umum lah. Ya. Okay, kita pergi kepada Tinkercad. Ya. Macam mana kita nak memulakan Tinkercad ni. Okay. Bagi yang belum ada lagi account dalam Tinkercad, jangan risau. Cikgu boleh tengok step-step ni. Boleh ikut. Kalau saya terlaju, kalau cikgu rasa nak suruh perlahan, boleh perlahankan. InsyaAllah nanti saya boleh kongsikan lah slide ni. Okay, cara-cara membuka projek kita di Tinkercad. Okay, yang pertama kita cari inilah browser lah. Sama ada Chrome ke Firefox ke, kalau ada Opera ke, okay, cikgu boleh type laman sesawang tinkercad.com. Yang learn secrets tu tak apa. Okay, sebab apa? Okay, bila cikgu type tinkercad.com, dia akan keluar paparan macam ini. Paparan macam ini, dia ada gallery, blog, learn, teach, sign, join now. Okay, cikgu boleh klik pada gallery untuk tengok lah. Mungkin ada projek-projek yang dikongsikan oleh orang di serata dunia. Tinkercad ni dia digunakan seluruh dunia. Dalam blog ni boleh kalau kita nak tanya apa projek lah, apa dia. Okay. Terusnya. Okay. Lepas tu cikgu boleh scroll sikit ke bawah dan tekan start tinkering. Start tinkering. Okay. Bila kita tekan start tinkering, dia akan keluar laman sesawang macam ni. How will you use Tinkercad? Educators, start here. Student, join a class. Okay. Cikgu ambil create a personal account. Ini jika sudah mempunyai account Tinkercad, tekan sini lah. Okay. Lepas tu sign up dengan email. Okay, masukkan dengan email lah. Ataupun kalau cikgu menggunakan Google, account Google boleh juga. Okay. Dan dia akan keluar macam ni. Okay, lepas tu kita buat account dengan Autodesk. Autodesk. Okay, Autodesk ni saya suka guna sekarang Autodesk. Okay. Selain daripada Tinkercad ni, cikgu boleh guna Autodesk Sketchbook. Dia banyak membantu. Okay, Sketchbook je macam boleh digunakan untuk lakaran. Untuk lakaran apa semua secara ni lah, secara digital. Okay. Okay. Maklumat ni adalah untuk mendaftar akaun baru percuma Tinkercad. Lepas tu tekan next. Lepas tu masukkan email. Okay. Dan cipta kata kunci. Ini untuk yang tak ada akaun lagi. Okay. Pastikan cikgu ingatlah email, kata laluan. Okay. Lepas tu cikgu tick I agree to the Tinkercad terms. Okay. Lepas tu create account. Okay. Selepas cikgu klik create account tu akan muncul paparan macam ni lah. Account created. Dan cikgu klik pada
box tu, dan kalau cikgu tak nak pun tak apa, tak perlu tik kita, tak mau. Kalau nak dapat update, cikgu tekan lah. Kalau tak nak pun tak apa, tak berdosa, jangan risau. Lepas tu tekan done. Okay, dan dia akan keluar macam ni paparan. Dia ada 3D design, ada circuit, ada code block, ada lesson. Kalau cikgu pasal ni. Okay, cumanya saya nak beritahu yang paparan yang saya tunjukkan ni adalah yang menggunakan ni lah, paparan tiket yang sebelum ni. Yang sekarang ni dia ada update sedikit. Mungkin paparan tu dia ada sedikit berbeza lah. Okay, untuk 3D design ni, 3D design ni cikgu boleh gunakan untuk buat design secara 3D lah. Contoh kalau cikgu nak mengajar teknologi pembuatan, ataupun cikgu ada pencetak 3D dekat rumah, dekat sekolah, boleh menggunakan 3D design. Okay, dan untuk ni kita ambil sketch. Okay, sketch ni adalah untuk ni lah, untuk gitar elektronik dan gitar elektrik. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa, kelebihan Tinkercad ni kita boleh buat simulasi, run simulation lah. Tetapi kalau dalam gitar simulasi yang apa ni dipanggil tajuk membina litar simulasi yang berfungsi, sebenarnya dia bukan yang menggunakan Tinkercad, ya. Dan kalau cikgu biasa menggunakan Arduino, ada satu gitar, ada satu perisian yang dinamakan Small IDE, Small IDE. Yang itu adalah perisian untuk simulasi juga. Cuma yang ni menggunakan simulasi seperti sebenar. Jika kita dah ada account lah, ada Tinkercad, kita just sign in saja. Tekan sign in, kita tekan email atau username, sama ada sign in with Google pun boleh. Okay. Lepas tu ni kalau kita ada account dengan Autodesk, kita masukkan password, kita tekan sign in, dan sama juga kita tekan secret, akan keluar macam ni paparan. Okay, pada interface ni, depan ni adalah projek-projek yang cikgu buat. Okay, kalau mungkin cikgu nak buat yang baru, tekan je create new secret. Kalau nak buat yang ni, just buat pada yang ni saja. Okay. Untuk Tinkercad ni, dia disarankan menggunakan ketikus lah, mouse lah sepanjang pembelajaran. Okay, boleh tak kita nak menggunakan Tinkercad ni dengan telefon? Okay, setahu saya boleh, tetapi susah. Susah sebab apa? Sebabnya telefon ni dia paparan dia kecil. Paparan dia kecil. Kalau tablet tu pun okay, boleh. Dia paparan dia besar sikit. Jadi dia mudah. Okay. Okay, kita tengok pada jenis-jenis block fitur. Okay, block fitur yang akan digunakan untuk pengaturcaraan lah. Okay. Ada block head, digunakan untuk memulakan script program. Diletakkan di atas setiap blok script program. Setiap block head mempunyai cara tersendiri untuk memulakan script program. Okay. Seterusnya, block stack. Okay. Block stack ni apa dia? Blok yang boleh diletakkan di atas atau di bawah blok yang lain. Digunakan untuk melakukan proses program yang tersendiri. Okay. Okay. Untuk pengetahuan cikgu, Tinkercad pun kita boleh menggunakan blok. Okay. Selain daripada kita menggunakan bahasa, bahasa pengaturcaraan. Okay. Seterusnya, block reporter mengandungi nilai atau aksara. Okay. Digunakan di dalam blok script yang memerlukan data.
boleh dimasukkan juga di dalam blok importer yang lain. Seterusnya boolean, blok boolean, okey, mengandungi pilihan yang boleh sama ada benar atau salah. Ini apa ni, dia ada dua keadaan lah, ya. Maknanya benar atau salah, maknanya kita gunakan blok boolean. Okay, contoh macam kalau kita nak buat pengacaraan menggunakan ni, input output. Okay, input tu kita menggunakan push button. Kita akan gunakan blok itu boolean ni lah. Yang digunakan hanya di dalam blok berbentuk hexagon yang lain. Tidak boleh digunakan secara bebas. Okay, maksudnya yang blok yang ni dia hanya boleh digunakan dalam blok yang sama. Okay, blok hexagon yang sama. Dia tak boleh macam masuk ke dalam portal ke, ya. Okay. Blok cap digunakan pada hujung blok script, diletakkan paling bawah di dalam blok script program. Okay. Okay. Sekarang kita tengok pada tutorial lah. Okay. Pada cikgu yang dah buka, ya, Tinkercad boleh nak cuba-cuba, ataupun kalau yang macam tak bersedia lagi ni, okey, tak ada masalah. InsyaAllah minggu depan kita boleh buat, ya, tutorial. Ya, tutorial secara ni lah, hands on. Okey, hari ni saya tunjukkan cara ni lah. Okay, yang tutorial 1, simulasi litar. Okey, pengenalan dia. Dalam simulasi litar ni kita akan belajar cara menghidupkan simulasi litar. Okey, dapat membuat simulasi mengikut kepada sambungan litar dan kod jika menggunakan papan mikropengawal. Okay, maksudnya kita boleh buat simulasi lah mengikut sambungan litar dan coding. Okay, jika kita gunakan mikropengawal nantilah, ya. Okay. Untuk ni kita buat simulasi litar lah. Okay, ini bagi kepada siapa yang tak pernah lagi menggunakan Tinkercad ni. Okay, yang pertama kita buat start simulating, kita tekan next. Okay, dan kalau cikgu tengok pada belah atas ni, penjuru kanan ni, okay, dia ada start simulation. Okay, start simulation. Okay, dan litar akan mula bersimulasi. Masa litar simulasi akan bermula di sinilah. Dia akan keluar paparan ni, paparan masa di atas ni. Ya. Okey, ini contoh, contoh litar elektronik ringkas. Ya. Okay, yang ni dia menggunakan coin bateri CR2032 3 volt. Okay. Dan cikgu jangan risau, kita boleh tukar perintang ni, kita boleh tahu berapa jumlah rintangan, ya. Okey. Dan sambungan-sambungan ni nanti kita akan belajar lah. Okay. InsyaAllah saya akan ajar satu demi satu lah, ya. Lepas tu tekan next. Okay, kita stop simulation. Okay, ini untuk mula-mula lah, ya. Okay. Untuk kita berhentikan. Okay. Kita stop simulation. Okay, dan kalau cikgu tengok pada paparan atas ni, masa dia akan tamat. Okay, litar akan kembali kepada asal. Ya. Okay, dah berjaya. Okay, kalau cikgu rasa nak buat, boleh. Tak nak buat tak apa. Ini secara basic lah, asas untuk kenalkan untuk kita nak mensimulasikan litar. Jangan nanti kita tak tahu nak paparan dia macam mana. Okay, untuk mengubah komponen pula, kita akan belajar cara mengubah ciri-ciri komponen. Contoh macam perintang tadi, ciri-ciri perintang, nilai perintang. Okay, macam LED, kita nak tukar warna LED. Wire tadi, kita nak tukar warna wire. Okay, nama komponen kita nak tukar. Okay. Okay, sama juga. Ini dalam lesson lagi, ya. Lesson. Okay.
Okay, dia kata lesson complete. Ni editing component pula. Okay, cikgu tekan continue. Okay. Lepas tu dia akan keluar contoh yang macam ni. Okay. Dia minta kita buat ni lah untuk edit component. Okay, yang pertama klik pada LED ni. Ni saya tunjuk ni. Ni nanti cikgu boleh buat kemudian boleh. Ya. Okay. Bila kita klik pada LED ni, dia akan keluar. Okay, terima kasih Adi. Dia akan keluar nama macam ni, dia akan keluar warna ni. Okay, untuk sekarang punya paparan, dia ada tambahan kata dekat atas ni. Maknanya kita klik pada LED ni, kita hanya klik pada warna di atas ni. Dia warna. Okay, contoh macam wire ni pun, kita boleh klik pada wire ni, kita pilih saja kat atas ni. Okay, tapi yang ni sebab slide saya yang lama punya, versi yang lama. Okay, ni jenis komponen LED dan nama komponen boleh letak apa-apa nama. Okay, warna kita boleh tukar lah ikut yang kita nak. Okay, kita nak buat warna merah, kuning, hijau macam traffic light. Kita boleh buat macam ni. Okay, tekan next dan kita tekan start simulation. Okay. Bila kita tekan start simulation, kita nampak litar kita akan bermula. Ya, okay, litar kita akan bermula lah. Okay, lepas tu dan ni tutorial yang seterusnya adalah untuk menyambung wire. Okay, dalam tutorial ni, okay, kalau saya terlaju, ada cikgu yang nak ikut apa semua tak dapat ikut, boleh maklumkan terus ya. Okay, dalam tutorial ni kita akan belajar cara untuk menyambung wire dari satu komponen ke komponen yang lain. Okay, dan cara kita nak buat wire berbentuk lengkung dan kita nak pastikan sambungan kaki komponen kita betul dalam ni lah. Okay, seterusnya macam ni. Okay, kita tengok. Ini contoh dia macam orang kata starting lah. Starting dia guna macam ni. Okay, kita tekan next. Okay, kita tekan pada kita pergi pada bahagian wire merah bateri ni akan tertera positif. Kita letak saja mouse kita pada sini, dia akan keluar positif. Okay, kita tekan sekali. Okay. Kita klik je sekali untuk sambung wire. Kita tak perlu drag. Tak. Kita tekan sekali, lepas tu kita gerakkan dia. Gerakkan tertikus kita. Okay, dan kita tekan sekali lagi dan wire dia akan bersambung. Okay. Kalau kita nak tekan warna pada wire ni, kita klik pada wire ni dan kita pilih wire. Okay, contoh macam biasanya kalau kita buat positif warna merah. Okay, kita tukarlah warna merah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada mouse. Kita bawa mouse kita ni kepada negatif. Dia akan keluar nama negatif tu. Okay. Sama juga kita klik sekali. Okay. Dan kita klik sekali lagi pada papan reka ni, breadboard. Okay. Sama juga macam tadi, kalau kita nak tukar warna dia, kita klik pada wire ni. Andai kata selepas ni kita nak tukar warna dia, okay, kita klik je pada wire ni. Kita boleh pilih warna. Okay, seterusnya kita tekan start simulation. Okay, cuba kita tekan setiap switch. Dia ada switch. Jadi yang contoh yang dia tunjuk ni adalah memang dia dah sediakan untuk kita buat tutorial. Okay, kita tekan setiap switch ni untuk mendengar perbezaan bunyi. Okay, kita nampak respon pada buzzer di sini lah. Bila kita tekan switch. Okay, kita dah selesai
penyambungan wire, dan tutorial yang keempat adalah untuk menambah komponen. Yang pertama kita nak belajar menambah komponen yang lain. Okey. Dan kita nak mencari komponen-komponen di dalam senarai komponen. Okay, ni saya ajar maksudnya daripada basic dah. Okey. Okay, seterusnya kita tekan continue. Okay. Lepas tu ada tutorial adding komponen lah. Kita tekan next. Okay. Kita start simulation. Kita dapat lihat motor ni dia berpusing. Okey. Dia ada beritahu kelajuan motor. Okey, akan kelihatan berapa kelajuan motor. Okey, ni dia ada keluarlah ni berapa ribu RPM kat sini. Ya. Okey, dan kita cuba tambah komponen perintang peka cahaya. Ya, dengan kita scrollkan paparan tepi ni ke bawah. Okay. Kita cari dan tekan perintang peka cahaya, ya, photoresistor. Ya, photoresistor LDR ni. Okay. Kita tekan ke kunci huruf R untuk rotatekan komponen ni. Komponen ni kaki dia macam ni. Kita tekan R untuk kita pusingkan dia ke atas kaki dia. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak sambungkan? Kita nak sambungkan dengan wire ni. Okay. Kita ambil simbol delete ni, kita klik pada wire ni, kita tekan simbol delete ataupun kita tekan delete saja. Dia akan padam. Okay. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Untuk membuat wire berbentuk lengkung, tarik wire ke bawah dan tekan bahagian kosong. Okay, bila kita tarik ni, dia akan keluar satu garis macam ni. Dia akan keluar satu garis macam ni. Kita klik, dia akan keluar, ni kita klik lagi, lepas tu kita tarik ke photoresistor ni. Okay, nanti dia akan jadi lengkung. Lengkung macam ni. Okey. Dan seterusnya kita buat simulasi. Okey, macam mana kita nak buat simulasi photoresistor ni? Okey. Kita tekan pada komponen photoresistor ni, pentang peka cahaya ni, okay, untuk mengubah. Okay, maknanya daripada terang ke gelap. Daripada terang ke gelap. Okay. Bila kita ubahkan indikator ni, kita dapat lihat motor kita akan berputar. Okay, kalau jam motor ni dia berubah lah. Itu simulasi menggunakan LDR. Okay, terima kasih tuan. Okay. Seterusnya kita tekan go back. Okay, dah tamat kita punya tutorial. Ayah saya tunjuk satu-satu. Ni maknanya cikgu tengok je dulu. Untuk menjimatkan masa lah. Okay, kita tekan go back to the project page untuk kembali ke halaman utama projek. Okay, kita tekan lambang Autodesk Tinkercad dekat atas ni. Untuk kita kembali ke profile kita. Profile kita yang macam ni lah. Okay, kita pergi ke kategori circuit. Nak buat bersemuka, nak buat amali. Okey, insyaAllah. Kalau buat bersemuka nanti insyaAllah boleh buat secara ni lah, amali. Tapi ni kita buat amali secara maya. Itu gunanya Tinkercad ni. Tinkercad ni dia ada peralatan secara maya. Okey, sambung. Okey, seterusnya cikgu boleh lah nak mula untuk buat projek LED berkelip. Ini satu projek yang sangat glamour, sangat famous dalam teknologi elektronik. Saya nak mengayi dah. Sama, insyaAllah saya cuba respon ni lah kalau saya perasan. Okay.
LED berkelip. Okay. Sebab saya tahu satu masalah dalam mengajar elektronik ni 2.4.5, 2.4.4 atau apa, menulis pengaturcaraan mudah. InsyaAllah nanti saya cuba kongsikanlah yang recording ni. Ya. Okay, menulis pengaturcaraan mudah. Ya, menulis pengaturcaraan mudah. Itu yang menjadi masalah kepada kita untuk mengajar anak murid kita dan menjadi masalah kepada anak murid kita untuk menulis pengaturcaraan mudah. Saya tahu memang betul. Sebabnya saya pun menghadapi benda yang sama. Okay. Macam mana nak mengajar anak murid kita, kalau kemudahan komputer pun tak ada. Nak bawa telefon pun tak boleh. Okay. Jadi macam mana? Okay. Masa ni lah kita menggunakan orang kata advantage. Okay. Advantage PDPR ni. Kita boleh ajar anak murid kita menggunakan ni lah, menggunakan peranti ni. Okay. Tapi untuk yang TinkerCAD ni saya banyak menggunakan blok lah. Okay. Dan nanti insyaAllah kalau minggu depan saya akan kongsikan cara untuk membuat ni dipanggil pengaturcaraan berbentuk teks. Okay. Ya. Ada nak tanya? Ada Ghazali ya. Nak tanya dia kalau TinkerCAD ni yang untuk yang blok tu sama macam Scratch ke? Lebih kurang. Sama je. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, blok yang dalam TinkerCAD ni dia sama je, macam lebih kurang je macam Scratch, M-Block, dia lebih kurang sama. Okey, in fact ya saya. Cik Ghazali, Ya saya. kalau dalam TinkerCAD ni kalau dia guna blok tapi dia tak ada dalam penulisan CC+ tu tak ada? Dia ada teks. Oh ada juga. Dia dalam TinkerCAD ni dia ada teks dan dia ada blok. Okey. Okay. Nanti Cikgu Ghazali tunjuk InsyaAllah. Baik, terima kasih. Okey. Apa ni dalam TinkerCAD ni dia ada sama ada kita nak gunakan teks ataupun kita nak gunakan blok saja ataupun kita nak guna dua-dua. Dia ada dua-dua sekali. Ya. Okey, itulah nak cakap kelebihan lah. Kelebihan untuk TinkerCAD ni lah. Okay, dan saya pun kalau mungkin cikgu pernah tengok buku teks buku teks darjah 5. Buku teks darjah 5 ada satu projek yang palang bergerak tu. Yang tu saya lukis daripada TinkerCAD. Yang tu saya buat. Okay, tapi bukan saya yang keluarkan saya tulis, saya buat, saya bagi kat kawan saya penulis buku teks tu, dia yang masukkan dalam ni. Saya gunakan TinkerCAD saja. Dan dia punya pengaturcaraan pun saya gunakan TinkerCAD dan kawan saya tu dia orang kata translate dalam Scratch. Menggunakan Scratch. Okey, terlebih dahulu pengenalan. Untuk LED berkelip, yang ni biasa kalau tahun 2017 ke 2018 saya banyak pergi mengajar berkongsi, saya tak mengajar saya berkongsi berkongsi ilmu mengenai teknologi elektronik ni. Biasa bila dah buat LED berkelip ni, rasa macam satu kepuasan tau. Kepuasan macam mana? Ini bagi orang yang betul-betul zero yang tak pernah belajar mengenai pengaturcaraan. Sebab apa? Okey. Pengalaman saya belajar Arduino ni sekitar tahun 2015 tak silap saya. 2015 ke 2016 macam tu lah. Saya pergi dengan kawan saya daripada Kuantan, saya pergi ke Bangi, belajar di Bangi 8 pagi sampai 4 petang. Saya buat di Kuantan dalam pukul 5 waktu subuh lah. Belajar kat Bangi tu 8.30 pagi. Belajar bayar RM30. Belajar ni lah
belajar Arduino ni. Tapi masa tu yang tu guru saya ni lah, yang drum board ni, Dafizal. Dia ajar saya. Masa tu saya dengan kawan saya tu, kami dua orang je yang umur yang terlebih sedikit lah. Yang lain budak umur 8 tahun, 9, 10, 11, 12. Yang paling tua pun dalam tingkatan 4, 5 macam tu lah. Lepas tu yang terlebih tua sikit saya dengan kawan saya lah. Belajar dengan budak-budak, tapi sebab RM30 masa tu. Dan belajar benda baru. Belajar pengaturcaraan. Belajar menaik coding ni, tulis dalam Arduino IDE ni. Dia punya berpindah biji mata nak tulis tu tak boleh cakap lah. Memang saya tahulah kalau cikgu kata tak boleh nak menghadap lama, betul. Memang saya akui lah sebab saya dah alami dulu. Tapi sebab masa tu saya belajar disebabkan nak kata minat juga. Sebabnya macam saya biasa bawa murid saya masuk pertandingan robotik lah masa tu. Masa tu bila belajar ni dapat tahu Arduino ni, wah ni satu macam ilmu baru. Macam tu jumpalah dengan ni yang pengajar je ni, Dafizal ni kata, ini kalau dapat masuk ke sekolah-sekolah ni, ajar sekolah ni bagus ni kata. Sebab yelah benda ni kalau pengaturcaraan zaman-zaman kita belajar di universiti dulu, orang tertentu je yang boleh belajar pengaturcaraan. Tapi sekarang ni macam semua boleh. Itulah rezeki 2017 dapat tahu tingkatan 2 RBT kena belajar ni coding. Jadi alhamdulillah lah saya tak ada lah masalah sangat untuk mengajar ni. Ya kan? Inilah yang kali pertama dulu belajar LED berkelip. Bila dapat berkelip ni memang rasa memang tu LED berkelip. Lepas tu kalau belajar apa yang traffic light tu, 3 lampu tu, itu rasa memang Allah, rasa macam dunia ni anak yang punya. Okey. Untuk LED berkelip dia adalah output. Sebab LED saja. Output digital. Okey. Jadi mungkin cikgu lebih tahulah apa tu output digital, output analog, input digital, input analog. Okey, ini secara umum lah. Okay. Output digital dia menggunakan LED sebagai peranti output. LED menyala apabila menerima voltan atau signal high daripada paparan Arduino. Ya saya nak tanya. Tadi cikgu ada yang raise hand tadi, siapa ya? Ada nak tanya je? Okay, kalau tak nak tanya saya teruskan. Okay, tak apa. Saya teruskan. Kalau saya nak tanya je. InsyaAllah saya akan terus jawab ya. Okay. Dan untuk LED berkelip ni dia ada kawalan masa lah. Seperti yang cikgu tahu lah, ni basic lah, semua cikgu tahu. Dia menggunakan block weight untuk kawalan masa. Dia digunakan untuk mengawal masa LED menyala dan padam. Kalau tak ada kawalan masa ni, LED ni dia akan menyala je ataupun dia akan padam je. Itulah pentingnya kawalan masa. Okay, ini dia rajah blok projek. Okay, gambar rajah blok lah. Kalau yang kita nak mengajar anak murid kita gambar rajah blok. Gambar rajah blok senang je, macam ni je blok. Tapi kalau boleh kita ajarlah anak murid kita lakaran gambar rajah skematik. Nanti saya tunjukkan yang mana. Okay, daripada pengawal papan instalasi Arduino ni, okay, dan terus kepada output. Okay, dia ada satu lagi lah, sepatutnya dia ada kuasa punya. Ya. Okay, jenis-jenis komponen ni. Okay, ini saya nak bagi cadangan lah kepada cikgu. Kita untuk teknologi elektronik ni memang kita terpaksa lah. Kita terpaksa
macam orang kata bekerja lebih sikit lah. Walaupun teknologi elektronik ni 5 minggu je, 10 jam. 5 minggu je. Tapi kita terpaksa orang kata ambil OT lah. Extra time untuk mengajar anak kita mengenai komponen-komponen. Sebabnya setahu saya dia orang tak belajar pun. Ya. Terus terang saya cakap, saya dah tengok untuk yang okey, kalau macam RBT sekolah rendah, ya, dia belajar macam ni lah, dah buat palang elektronik apa semua tu, apa bila masa ni dia belajar komponen, jenis-jenis komponen. Okey, nanti darjah 6 2022 dia orang akan belajar 3 bab je. Ni saya, mungkin ada cikgu yang dah tahu. Okey, saya bagi hint sikit, 3 bab je. Dan bab yang dia belajar tu sama macam, lebih kurang macam kita mengajar pelajar tingkatan 3. Okey, bab pertama tu dia elektromekanikal pula. Yelah, elektromekanikal tak salah saya. Yang bab kedua tu, ini bab yang orang kata macam bila dengar je, wah macam terkejut. Asas pengacaraan robotik ke asas pembinaan robotik, macam tu lah tak salah saya. Dan yang bab ketiga ni macam pembinaan produk lah. Ya, itu darjah 6 2022. Itu produk yang kita akan ajar dia di sekolah menengah nanti. Dan cikgu, kalau cikgu tengok lah ya, ni saya keluar sikit lah. Kita mengajar tingkatan 2 ni asas menulis, asas menulis pengacaraan mudah, bahasa pengacaraan mudah. Tapi budak sekolah rendah, dia dah belajar pengacaraan dah. Tiba-tiba dekat tingkatan 2 kena belajar menulis balik. Macam jadi kepelikan sedikit. Jadi tak ada masalah. Janganlah nanti dia macam mana lah budak dah belajar ni tiba-tiba kena belajar menulis. Ini saranan saya lah. Untuk menulis pengacaraan mudah tu, cikgu, kalau cikgu ajar blink, LED berkelip tu saja, budak dah tulis, boleh tulis. Okey, dah cukup. Sebabnya tak ada dalam DSKP yang suruh cikgu menulis pengacaraan mudah untuk letak input dan letak output. Tak ada pun. Ada menulis pengacaraan mudah saja. Jadi maknanya kalau cikgu bagi, okey, buat cuba tulis pengacaraan untuk letak berkelip. Budak tulis lah. Kita info dia dah apa benda. Okey. Budak dah boleh tulis. Okey. Yang lain tu kalau cikgu rasa nak ajar dia, nak bagi fun sikit. Sebabnya nak bagi faham lebih, ajarlah secara blog tu pun. Ini saranan saya lah. Untuk nak mengurangkan sedikit stres. Ya. Cikgu mengajar mahasiswa pengawan. Itu belum kira kita stres kita nak mengajar budak. Belum lagi tak campur lagi kita nak fahamkan budak. Silap-silap kalau ada budak yang terlebih faham, yang tanya pula kita pun tak tahu dah. Jam. Ya. Okey. Tu usia saya lah. Okay, LED macam biasa lah, kita kenalkan lah, ada kaki anod dan kaki katot. Okay, tapi untuk tiket ni tak ada masalah lah. Kita lalukan saja mouse kita pada kaki-kaki LED ni, dia ada keluar boleh anod katot. Tapi kita kena ingat lah, anod apa dia, katot apa dia. Anod positif, katot negatif. Anda katalah kita tak ingat. Kita tak ingat, tak ada masalah pun. Kita sambung. Kalau menyala tu betul lah. Kalau tak menyala tu, itu ubahlah. Apa susah, jangan kita membebankan benda-benda tu, sebab kita buat dia, kita boleh judge. Okay. LED ni adalah salah satu semikonduktor punca cahaya, digunakan sebagai lampu dalam banyak peranti. Okay. Satu lagi, LED ni bukan semata-mata output digital. Dia juga boleh jadi output analog. Analog ni macam mana? Okey, analog ni maknanya kita kawal kecerahan dia. Okey. Seterusnya,
dalam apa ni, LED berkelip ni, kita tengok pada Arduino Uno ni lah. Arduino Uno R3. Okay. Kan saya cakap ke cikgu, papan litar Arduino Uno yang original warna hijau. Okay. Tapi dalam Tinkercad ni kenapa dia guna warna biru? Tak ada masalah pun. Ya. Mungkin dia apa ni, nak cepat couple ke, ya. Okay. Arduino Uno ni adalah salah satu papan litar mikro pengawal yang menggunakan chip mikro pengawal Atmega 328P. Ya. Ini dia chip mikro pengawal dia. Inilah mikro pengawal. Kita kena ingat, ya. Bukannya the whole papan ni mikro pengawal. Okay. Ini adalah mikro pengawal, papan mikro pengawal Atmega 328. Dia menggunakan chip Atmega 328. Chip ni boleh didapati sekarang ni online, senang je. Zaman saya belajar dulu susah gila nak dapatkan Arduino ni. Kalau satu set papan ni dalam RM70 tu. Sekarang ni, tapi papan litar yang saya pernah beli paling murah dari China ni warna kuning. Okay. Lebih kurang harga RM7 je. Cumanya dia tak menggunakan apa ni, USB yang port yang besar ni. Dia menggunakan USB Type A. Tu dari China. Ya. Okay. Cuma tak tahan lama lah. Beza harga dia ketahanan je lah. Okay. Ini sedikit untuk makluman lah. Ya. Apa itu digital? Okay, digital adalah sistem teknologi data yang menggunakan nilai-nilai diskret. Dia tidak berterusan. Ya. Okay, dia ada dua kemungkinan saja isyarat digital ni, dia high atau low. Okay. Terbahagi kepada dua jenis. Okay, iaitu input digital, isyarat masukan, dan output digital, isyarat keluaran. Okay. VCC dia, voltan operasi dia adalah 5 volt. Ya. Okay, dia maknanya dia sama saja. Ya. Dia tak high, dia low. Tak high, low. Itu je. Dan high dia 1. Low dia kosong. Ya. Okay, kosong ni maksudnya bukannya mati. Dia kosong volt. Dia voltan dia bernilai kosong. Macam tu. Ya. Okay, ini active high. Ya. Output digital active high. Okay, active high ni dia senang cerita lah. Kalau kita bagi apa ni, logik 1 dia hidup. Kalau kosong dia mati. Tapi kalau active low, kita bagi dia logik 1 dia mati. Dia bertentangan. Biasanya komponen-komponen yang digunakan adalah active high lah. Okay, dan kita biasanya menggunakan common method. Ya. Iaitu LED dia menyala bila menerima 1. Ya. Ataupun high. Ya. Okay, kita bagi type high, okay, dia menyala. Maknanya dia hidup. Okay, kalau kita type low, dia padam. Itu adalah active high. Okay, ini yang saya katakan. Kalau cikgu buat apa ni dipanggil lakaran litar skematik, dia mudah aja. Mudah macam mana? Okey, macam ni. Cikgu buat 4 segi macam ni. Okey, saya tunjukkan. Cikgu buat 4 segi. Lepas tu cikgu buatlah satu apa ni dipanggil pin. Tak kisahlah pin tu kaki berapa pun tak kisah. 13 ke, 12 ke, 11 ke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 150 tu jalan orang guna. Okay. Gunakanlah satu. Okay. Kaki pin ni pastikan sambung dengan perentang. Perentang biasanya kita gunakan 220 ohm ataupun 330 ohm. Biasanya apa ni, 220 atau 330. Dia ada pengiraan dia lah, tetapi perentang yang sesuai. Ataupun kalau tak nak buat perentang, tak payah buat perentang. Letak LED je. Tapi itu adalah satu sambungan yang orang kata macam kurang sihat lah. Ya, kurang sihat.
Sebab LED ni uh, dia ada orang kata capacity je lah. Okay. Kalau kita menggunakan perintang, dia akan memberi nyalaan yang optimum. Kalau tidak, bila kita tak menggunakan perintang, dia jangka hayat LED tu dia tidak akan panjang. Okey, macam ni cikgu buat kotak, cikgu buat tarik satu, tarik ke kaki anode dan cathode. Cathode ni cikgu buat terus ke ground, dah cukup, tak payah sambung kaki ground ni pun tak apa. Ini memang bila cikgu buat tanda gini adalah ground. Itu adalah schematic punya ni kita. Yang lain-lain ni yang cikgu tengok reset AO, NC apa semua ni tak payah buat. Kita buat yang mana yang kaki pin yang kita guna. Macam tu. Itu data schematic. Sebab tu saya kata kalau data schematic dia lagi mudah. Data schematic untuk micropengawal. Okey. Macam ni. Macam ni dia sambung pin 13. Okey. Terus kepada LED, dia tak ada perintang pun. Okay. Dan terus patah balik ke GND. Tak ada masalah, boleh. Ini untuk data schematic. Okay. Okay, bagaimana untuk membina projek untuk litar baharu? Okay. Ini untuk Tinkercad ya. Okay. Bila kita nak buat litar baru, kita create new circuit. Bila kita create new circuit, dia akan keluar kosong paparan macam ni. Ni saya tunjuk ni dulu, nanti kan saya tunjuk secara live lah macam mana. Okey, macam mana kita nak tukar nama? Kalau biasanya bila cikgu buat create new apa tadi disebut, create new project, create new circuit, dia akan keluar nama tahap apa, nama-nama ni. Saya pun tak tahu nama ni apa, mungkin ada bahasa-bahasa yang tertentu. Dan cikgu boleh tukar. Boleh tukar. Kerana cikgu klik saja pada nama tu, lepas tu cikgu tukarlah nama projek yang contohnya macam ni, projek 1. Okay. Okay. Cikgu cari Arduino Uno R3. Okay, cikgu cari dekat komponen ni. Dekat komponen ni biasanya basic lah. Dia akan keluar. Okay. Beberapa komponen-komponen basic. Okay. Cikgu klik pada Uno R3 ni, cikgu boleh drag. Okay. Drag saja. Bila cikgu drag, dia akan keluar macam ni. Okay. Dan kedudukan ni cikgu boleh ubah macam tadi saya cakap. Kalau nak rotate, tekan R. Klik pada ni, R, dia rotate. Dia boleh rotate. Ataupun cikgu klik pada ada bucu ni. Dia boleh memusingkan. Okay. Cikgu klik pada LED ataupun drag lah. Drag. Kalau klik saja dia tak jadi. Cikgu drag. Okay. Cikgu tarik, dia akan keluar macam ni. Okay. Macam mana nak zoom in, zoom out? Pasal kita. Okay, jika cikgu menggunakan tertikus, guna scroll. Scroll, kan, roda scroll ni. Okay, kalau untuk zoom in, zoom out. Okay. Jika guna apa ni, kita guna laptop, ada touchpad ni, guna gesture lah. Gesture ni. Kalau kita guna phone, kita boleh gesture pada ni lah, papan pemuka pula. Pada ni, screen. Okay. Okay, lepas tu cikgu sambungkan wire cathode ke GND. Okay. Dan anode ke kaki pin. Tak kisah kaki pin berapa-apa. Okay. Lepas tu kita tukar warna. Okay. Tukar warna. Sini pun dia. Okay, satu tips lah. Biasanya kalau kita gunakan wire ke GND ni, kita gunakanlah wire yang berwarna hitam lah. Untuk supaya kita tengok, bila kita tengok kata sekaliban, okey kita tahu ini adalah negatif.
Okay. Dan anode. Anode ni dia ambil 13 lah. Ya. Okey. Dan kalau positif ni kita ambil warna merah. Okey. Ni kita zoom out untuk tengok keseluruhan dia. Okay. Bagaimana untuk memasukkan program ke dalam papan mikropengawan? Okey. Kita tekan kod ya untuk memulakan program. Okay. Kod. Okay. Bila kita tekan kod, dia akan keluar macam ni. Okay. Algoritma program ni. Okay. Check built-in LED. Okay. Okay, yang ni saya tunjuk dulu. Nanti kan saya tunjuk secara ni lah. Apa ni? Secara live. Macam mana ni. Okay. Sebab apa dia akan keluar macam ni. Set built-in LED to HUD. Okay, bila cikgu tekan kod ni, dia untuk blok ni dia akan keluar macam ni. Maknanya dia macam dia dah macam ada common arahan lah. Ya, biasanya lah. Dia macam untuk bagi contoh. Okay. Okay, yang ni dia nyalakan LED pada pin 13, tunggu 1 saat, padamkan LED pada pin 13, tunggu 1 saat. Okay. Kalau cikgu perasan kat sini, set built-in LED. Set built-in LED, apa maksud dia? Maksud dia, LED di sini. Okay. Macam kita punya papan di Arduino ni juga, dia dah ada built-in LED. Built-in LED ini, dia sama kaki dengan kaki pin 13. Ya. Ni mungkin ada yang cikgu yang dah tahu dan ataupun mungkin ada yang cikgu tak tahu lagi. Okay, saya nak maklumkan yang LED ni papan di Arduino ni untuk built-in LED dia adalah kaki 13. Andai kata kalau cikgu tak masukkan LED pun, cikgu buat set built-in LED, cikgu akan nampak dia punya apa ni dia panggil built-in LED ni dia akan berkelip. Ya. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok dulu fungsi-fungsi blok filter. Okay, filter block dia panggil. Ya saya? Cikgu tadi, Ya. tadi Cikgu tadi tekan apa kalau nak tengok kod tu? Tekan kod je, ya. Tekan kod ni. Tapi bila saya tekan, keluar yang block je tapi tak tulis yang teks. Okey, nanti saya kongsikan ya. Saya tunjuk ni dulu. Baik, terima kasih. Okey, okey. Untuk output digital, blok untuk menetapkan built-in LED yang sedia ada pada papan Arduino, iaitu pin digital 13 sebagai high atau low. Okay, kita tukarlah. Kalau sebab dia akan ada ni, kita ambil yang set pin berapa ni, blok mengeluarkan signal high atau low kepada pin digital. Okay. Kita menggunakan filter blok masa ni, wait. Okay, blok untuk mengawal masa dalam saat. Okay, ni saat ni pun kita boleh tukar. Ya, ataupun milisaat. Tapi make sure ya, milisaat 1000 milisaat bersama dengan 1 saat. Kalau kita suka ni milisecond, kita buat 1 milisecond dia, umpama dia tak ada efek, dia tak ada ni. Okay. Okay. Dia akan keluar macam ni. Ya. Kalau cikgu keluar blok saja, kalau nak tukar pada teks, cikgu klik pada blok ni, dia akan keluar blok dengan teks. Nanti tak apa, lepas ni saya akan tunjuk. Ya. Okay. Okay, lepas ni kita semak dulu kod. Okay, kalau cikgu perasan kat sini dia gunakan set built-in LED to HUD. Okay, sepatutnya kat sini dia buat pin 13. Kita tengok dulu. Okay, tekan semula kod untuk menghilangkan sebab kita nak buat simulation. Bila kita tekan simulation, dia tetap hidup walaupun dia menggunakan set built-in LED. Okay. Okay, analisis respon projek. Okay. LED akan menyala selama 1 saat dan padam selama 1 saat secara berulang-ulang. Alright. Okay. Seterusnya. Okay. Okay. Ni saya punya ni lah. Okey, saya tunjukkan secara ni.
sorry, line internet ni dia tak stabil. Okay, saya pergi ke sikit dulu. Tadi ada rasa di design. Oh maaf. Sebutnya lah. Okay, kita buat, okay. Jadi tengok pada ni. Ini adalah contoh-contoh projek yang saya ada buat lah. Ya. Okay. Jadi untuk kita buat ya, mula-mula ya. Okay, saya tunjukkan langkah satu persatu secara ni lah. Okay, nak minta maaf dulu sebab saya tak tahu sebab apa 2-3 hari kebelakangan ni line internet PC saya ni sangat teruk. Okey. Cikgu boleh nampak paparan macam ni. Okey, dan kalau cikgu perasan paparan dekat atas ni, dia ada dua paparan yang baru. Ya. Okey, kat sini wire ni mana kita boleh tukar kat sini saja. Mana dia? Dan jenis wire ni kita boleh buat cara apa ni? Clip wire lah, wire biasa ya. Okey. Jadi cara dia okey, kita klik pada LED, drag saja. Okey. Lepas tu kita cari Arduino. Okey, kalau untuk yang mungkin baru ataupun yang dah lama tak buka Tinkercad ni, ada apa ni penambahan untuk microbit dalam ni. Ya. Okey. Ni Arduino Uno. Kita drag. Okey. Ini. Okey, boleh ikut ya. Okay, macam ni tadi. Okay, cara kita nak sambungkan wire dia. Okay. Ya. Pertama kita klik pada, okay kan macam saya kata tadi, bila kita dekatkan mouse kita ke kaki, kita akan dapati dia ada keluar lah anode ke cathode ke ya. Okay, cara kita nak apa ni dipanggil sambungkan wire, kita pergi pada kaki, kita klik sekali. Cikgu nampak dia ada keluar garis macam ni. Garis ni maknanya untuk panduan kalau kita nak buat wire ni secara secara lurus, menegak pula. Ya, okey. Bila kita klik sekali, kita just lepas dia. Ya, lepas. Lepas tu bila sampai ke GND kita klik sekali lagi. Ya. Okey. Ni kita nak tukar wire warna. Kita pergi pada warna ni, kita tukar black. Okey, dan satu lagi tarik. Okay, ni saya buat warna D9. Okay, saya tukar. Okay. Okay, bila kita tekan kod, ni saya tak buat lagi, tiba-tiba dia dah keluar. Okay, macam ni ya. Macam tadi saya kata dia ada untuk blok saja. Okay, kalau cikgu klik pada sini, cikgu boleh nampak dia ada blok dan teks. Ataupun dia ada teks saja. Okay, kita ambil teks saja. Jadi kata, are you sure want to close the block editor? Any block you currently have will be lost. Maknanya, maknanya dah ada ni akan lost. Okay. Jadi, bila saya tekan teks ni, dah ada dah. Kalau cikgu perasan dah ada. Dia memang, saya tak pasti, mungkin itu dia ciri-ciri dalam apa yang Tinkercad ni lah. Dia secara inilah, secara automatik. Tetapi kalau cikgu perasan tadi, dia tulis built-in LED. Okay, built-in LED. Built-in LED seperti yang saya nyatakan tadi, dia bersamaan dengan pin 13. Okay. Okay. Kalau cikgu rasa saya tekan start simulation ni, saya punya ni menyala ke tak? Okay, saya rasa cikgu semua tahulah
dia tidak akan menyala. Ya, sebab apa? Sebab masalah pada, bukan masalah pada coding dan bukan juga masalah pada apa ni, saya punya penyambungan. Masalah dia tak synchronize. Dia bukan salah. Maknanya orang kata, ni coding salah. Tak ada, saya memang nak buat coding 13. Ni sambungan salah. Saya memang nak buat sambungan pin 9. Dia, bila kita buat sambungan dan coding mesti ada synchronize maksudnya. Ya, dia bukan yang dia salah ataupun yang ni salah. Kita boleh juga adjust yang ni. Okay. Kita klik macam ni, kita drag pada sini. Okay, kita tengok, dia menyala ke tak? Dia menyala. Okay. Kalau saya klik balik pada sini, kita drag pada sini. Tengok dia menyala ke tak? Dia tak menyala. Sebab apa? Tapi cikgu nampak kat sini kan? Ini yang dikatakan built-in LED. Yang ni menyala, tapi yang ni tak menyala. Okey, caranya kita ubahlah kaki pin ini ke 9. Okey. Okey, kita start. Okey, jadi dah siap. Okey, kita nak tunjuk ni teks dan blok terus. Macam ni. Bila teks dan blok, kita kena alihlah sikit. Macam ni. Macam kalau saya gerakkan ni, dia punya LED tak bergerak. Tapi dia takkan putus lah. Jangan risau, dia takkan putus. Kita gerak kat sini sikit. Okay, kita buka kod. Okay, kita boleh nampak. Ini apa ni? Kita punya teks dan apa ni? Dia punya ni. Teks dan dia punya blok. Okay, jadi kita ubah ni. Okay, cikgu boleh perasan kalau saya ubah pada blok ni, dia pada apa ni, teks ni pun dia berubah kan. Okay, kalau saya buang semua, okay, tak ada. Okay, jadi ambil set pin. Okay, and ya, masukkan. Okay, saya ubah pin berapa saya guna? Pin 9. Jadi saya duplicate saja. Ini cara paling mudah. Okey. Jadi dah siap. Okey. Kat sini kita boleh nampak apa ni, bila kita buat blok, kita buat pada apa ni, teks pun dia berubah. Okey. Kita cuba. Nampak kita boleh hidupkan terus. Okey. Kat sini saya kata yang second ni dia ada millisecond, walaupun pada teks pada teks adalah millisecond. Teks dia menggunakan millisecond. Okey. Setakat ni boleh cikgu ikut saya? Okey, jadi lain kata kita cuba guna papan reka. Papan reka ataupun nama dia breadboard. Breadboard. Ini breadboard small. Ni breadboard small. Okay, macam ni kita boleh delete. Kita boleh delete. Contoh kalau kita nak buat kata traffic light. Okay. Pada cikgu yang biasa mungkin yang pernah menggunakan papan reka ni, breadboard. Okay. Untuk breadboard, sambungan pada yang positif dan negatif ni